Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay, pada hari ini kita nak sambung topik pelajaran lalu iaitu dalam topik 5.1.2 komponen utama sistem vertigasi. Ada sikit lagi yang saya nak terangkan iaitu bahagian G dan H. Kemudian kita nak lihat pula bahagian 5.1.3 iaitu lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi. Jadi seperti biasa anda boleh bersedia dengan buku teks RBT kerana sepanjang penerangan ini saya akan menggunakan buku teks. Okey. Jadi kalau anda ingat topik pelajaran minggu lalu saya telah menerangkan tentang komponen utama sistem vertigasi sehingga bahagian F. Okey, pengurusan tapak dan alatan. Jadi pada hari ini saya nak sambung sedikit lagi di bahagian G, pengurusan sistem pengairan. Jadi dalam sistem vertigasi ini terdapat 3 jenis sistem pengairan, okey, iaitu sistem pengairan percikan, sistem pengairan kabus dan sistem pengairan titis. Jadi ketiga-tiga sistem tersebut digunakan mengikut keperluan penanaman. Jadi faktor penentu bagi pemilihan sistem pengairan ni bergantung kepada iklim, jenis tanaman, kesesuaian tanah serta jenis media tanaman yang digunakan. Jadi ikut pada keperluan penanaman itu sendiri. Okay? Jadi sistem pengairan titis merupakan inovasi pertanian yang digunakan dalam penanaman vertigasi. Jadi kalau awak boleh lihat di buku teks, tadi saya ada kata ada 3 jenis sistem pengairan. Jadi ini sistem pengairan yang pertama iaitu pengairan percikan. Okey, kalau anda pernah melihat kawasan-kawasan penanaman ataupun anda pernah pergi, jadi ini merupakan sistem pengairan percikan. Biasanya kita dapat tengok semburan air ini dilakukan ke udara daripada nozzle dan jatuh ke permukaan tanah. Okey, air itu terpercik dari nozzle ini seperti air hujan lah. Jadi semburan air berlaku apabila air kolam, sungai atau air dari tangki dipam masuk dengan tekanan yang tinggi melalui nozzle ni, dan nozzle ni akan berputar sebanyak 360 darjah dan pada masa yang sama dia berputar tu dia akan mengeluarkan atau memercikkan air ke tanaman. Jadi ini sistem perairan percikan. Okey, sistem perairan yang kedua adalah sistem perairan semburan kabus yang biasanya digunakan di ladang pertanian yang menanam sayur-sayuran. Okey, jadi sistem ini dia sama macam sistem perairan renjis, okey. Tetapi nozzle yang digunakan dia lebih halus, okey, dan dia akan menghasilkan semburan yang seperti kabus. Okey, berbanding dengan percikan ni tadi, air yang keluarnya agak kasar seperti air hujan lah. Tapi kalau sistem pengairan kabus ni, air yang keluar daripada nozzle tu lebih halus, okey. Dia dalam bentuk seperti kabus ataupun air yang halus lah, okey. Jadi sistem ini banyak digunakan pada tanaman sayuran. Okey, sistem pengairan titis pula seperti yang awak lihat pada gambar rajah ini. Dia adalah kaedah perairan air yang terus dibekalkan kepada zon akar tanaman dengan tekanan yang rendah dan kekerapan yang ditetapkan menggunakan penitis itu. Jadi sistem ini paling berkesan kerana penggunaan air yang berlebihan kita dapat elakkan. Jadi media tanaman juga dia tidak menggunakan tanah, dia menggunakan media selain tanah seperti kokopit dan juga sekam padi bagi menggantikan fungsi tanah lah. Jadi ini adalah sistem perairan titis. Jadi komponen utama yang kita dah belajar pada kelas yang lalu itu terdiri daripada set penitis tu, dia akan dicucukkan di pangkal tanaman ini ataupun dekat dengan zon akar supaya dia terus ke akar tanaman supaya akar tanaman dapat menyerap air dengan optimum. Okey, kita tengok pada langkah-langkah pemasangan sistem vertigasi. Dalam buku teks anda di bahagian H ada ditunjukkan langkah pertama sehinggalah ke langkah yang terakhir bagaimana nak mereka bentuk sebuah sistem vertigasi yang lengkap lah, yang berfungsi. Jadi kalau ditunjukkan dalam gambar ni saja mungkin awak tak dapat nak bayangkan bagaimana, sebab dia melibatkan
yang besar, perlu ada komponen-komponen utama yang telah kita belajar sebelum ini. Tapi apa pun yang saya nak highlight kepada hari ini adalah menyediakan lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Okey, ini yang penting menyediakan lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Jadi sebelum kita nak membuat sesuatu pemasangan ataupun sebelum kita nak mereka bentuk sesuatu sistem yang berfungsi ataupun separuh berfungsi, kita perlu langkah yang pertama iaitu menyediakan lakaran reka bentuk. Dan sekejap lagi saya akan terangkan bagaimanakah lakaran yang perlu dibuat dalam topik yang kita belajar pada hari ini, yang juga merupakan PBD bagi bab ini. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada tajuk 5.1.3, kita tengok sedikit video berkaitan dengan langkah-langkah pemasangan sistem vertigasi yang saya ambil melalui YouTube juga. Okey, kalau di YouTube, anda boleh je type terus langkah pemasangan sistem vertigasi. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk kita dapatkan maklumat dan info, sebab bila saya sendiri cari di YouTube ni, DIY, contohnya di channel ni, DIY pemasangan mudah sistem vertigasi, setup dari awal sehingga siap. Cara tak langsung kita boleh mempelajari dan memahami dengan lebih tepat bagaimana nak membuat langkah-langkah pemasangan sistem vertigasi yang berfungsi. Okey. Jadi anda boleh lihat di tapak sistem vertigasi. Kita akan pasang sistem vertigasi itu kat sini. Untuk projek kali ini kita hanya pasang untuk 20 pokok saja dahulu. Kita tengok dulu perkembangan dia macam mana. Kalau rasa berjaya, kita akan tambah lagi. Anak-anak pokok tu menjadi banyak lah. Okey. Jadi sebelum kita pasang, kita dah siapkan dia punya, dah ada tangki, dah ada punca bekalan kuasa. Kita akan tengok dia punya alat-alat yang kita nak pasang nanti lah. Okay. Okey, jadi inilah antara alat-alat yang kita perlukan untuk sistem vertigasi. Yang pertama, yang warna hitam ni, kita ini wheat mat. Kita akan pasang dia dekat bawah nanti, jadikan dia punya tapak supaya rumput-rumput tak naik ke anak pokok nanti. Ini wheat mat. Kita ada, ini tak silap saya panjang dia dalam 30 kaki. Ini 30 kaki tak silap saya beli. Kita ada polybag. Polybag ni yang bersaiz 16x16. Ini untuk 20 pokok dahulu. Kita beli secara untuk 20 pokok dulu. Okey, itu antara video yang anda boleh sendiri tengok di di YouTube. Saya akan bekalkan linknya kepada anda sebab video ini durasinya 15 minit Jadi saya akan hantarkan link sahaja di dalam grup ni. Saya nak tunjukkan yang mana anda boleh sahaja lihat cara-cara ataupun langkah pemasangan selain daripada anda baca di buku teks, so supaya anda dapat real nampak langkah-langkah pemasangan sistem vertigasi ni. Anda boleh juga rujuk di channel-channel lain yang terdapat di YouTube atau membuat carian di Google. Ada banyak. Jadi kita pergi terus kepada bagaimana langkah melakar. Kita nak mempelajari topik 5.1.3. Jadi kita balik kepada buku teks tadi. Okey, tajuk ini. Ini saya consider anda boleh lihat nanti pada YouTube.
Okey, kita tengok tajuk 5.1.3 lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi. Jadi lakaran reka bentuk sistem vertigasi ni dia boleh hasilkan berdasarkan dua teknik penyusuan, penyusuan jejari dan juga penyusuan secara gegelang. Lakaran reka bentuk sistem vertigasi boleh dihasilkan dalam bentuk 2D atau 3D, tapi untuk PBD anda perlu hasilkan lakaran 3 dimensi. Jadi lakaran 2D dia menunjukkan pandangan panjang dan lebar objek, lakaran 3D pula dia menunjukkan pandangan panjang, lebar dan tinggi objek. Okay, kalau awak perhatikan pada buku teks ada ditunjukkan lakaran 2D teknik penyusuan vertigasi jejari. Okay, kalau awak perhatikan teknik penyusuan sistem vertigasi jejari ni dia teknik yang ringkas dan mudah dipasang. Okay, dia kita susunkan bekas-bekas tanaman tu secara teratur, secara dalam garis lurus. Maknanya dia ada garis bahagian tingkat atas, tingkat bawah. Okay. Maknanya dia ada susunan baris-barisan untuk tanaman tersebut. Okay, ini adalah teknik reka bentuk bagi sistem vertigasi jejari lah. Okay. Maknanya dia tidak bersambung. Tapi bagi sistem vertigasi gegelang, kalau awak boleh perhatikan kat sini, dia merupakan konsep agihan air baja kepada semua bekas tanaman secara bentuk gegelang ni. Maknanya dia dalam lingkaran lah. Kalau awak perhatikan kat sini, bezanya dengan jejari, ini sampai ke sini dia tidak bersambung. Dia disusun sebaris-sebaris. Tapi berlainan dengan sistem vertigasi gegelang ni, kita dapat lihat dia satu circulation. Ini adalah sumber, maknanya ni adalah tangki air baja dan ini adalah bekas-bekas tanaman yang disusun secara gegelang, maknanya disusun secara sirkular. Ini adalah lakaran 3D nya lah. Ini lakaran 2D dan ini lakaran 3D bagi sistem vertigasi gegelang yang ada pada buku teks awak. Jadi awak perlu menghasilkan lakaran ini, perlu menggunakan imajinasi awak, bukannya awak tiru daripada buku teks. Jadi awak perlu tentukan sendiri kaedah ataupun lakaran reka bentuknya bagaimana, cara penyusunan polybag tanamannya macam mana. Sebagai contoh saya boleh tunjukkan yang saya boleh kongsikan daripada seorang guru RBT juga yang merupakan jurulatih utama reka bentuk di negeri Melaka, iaitu Cikgu Naden, yang mana kalau awak perhatikan dia ada contoh lakaran idea 2D dan 3D dalam vertigasi reka bentuk sistem vertigasi jejari. Ni contohlah. Yang kedua, awak boleh lihat satu lagi. Ini contoh lakaran ID 2D bagi reka bentuk sistem vertigasi gegelang. Jadi awak perlu menghasilkan lakaran 3D yang berwarna dan mempunyai yang mempunyai catatan, prinsip dan elemen yang awak boleh perhatikan daripada lakaran itu sendiri. Ini contohlah. Jadi cuba buat satu lakaran, sama ada vertigasi jejari ataupun reka bentuk vertigasi gegelang sebagai tugasan pada hari ini. Itu sahaja saya rasa untuk hari ini yang saya kongsikan. Jika ada apa-apa masalah, anda boleh bertanya kepada saya ataupun terus bertanya dalam grup WhatsApp RBT. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih kerana mengikuti PDPR. Selamat maju jaya saya ucapkan. Dan jangan lupa membuat lakaran dan tugasan pada hari ini berkaitan dengan topik 5.1.3 iaitu lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi bagi tugasan PDPR pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.